Kami dan seperti yang kami dah war-warkan di awal tadi, topik kita pada hari ini adalah cabaran ibu muda. Rina, saya sempat lihat di Facebook ada yang sudah berkongsi pendapat bahawa menjadi ibu ni bila muda ke tua sama sahaja, sebenarnya cabarannya banyak. Tapi saya rasa bila menjadi ibu muda tu, bila kita baru nak melangkah menjadi seorang ibu, lebih banyak cabarannya sebab mungkin tak tahu macam mana nak apa orang kata nak didik anak dari segi pemakanan, ada banyak lagi yang akan menjadi concern kepada seorang ibu itu. Betul tu Sugi. Memang saya sangat setujulah. Biarpun orang kata pengalaman menjadi ibu ini adalah satu yang cukup indah dinanti-nantikan oleh setiap wanita. Pastinya setiap ibu itu melalui fasa yang berbeza. Bertambah pula kalaulah anak masing-masing ini mempunyai pelbagai ragamnya. Kebijaksanaan mereka juga menjadi salah satu faktor untuk ibu bapa ini melihat ke pembesaran anak atau pembesaran anak-anak itu dengan lebih sempurna. Ini antara momen-momen yang takkan boleh dilupakan oleh seorang ibu. Apatah lagi bagi mereka yang berkahwin dalam usia yang muda, menerima cahaya mata juga dalam usia yang muda. Macam saya sendiri, saya lihat kawan-kawan saya yang dah kahwin, dah ada anak, macam ada struggle lah juga dengan anak-anak yang kecil itu. Tapi itu semua pengalaman yang cukup manis. Ya, betul. Okey, hari ini kami nak bawakan topik cabaran ibu muda bersama dengan dua tetamu istimewa kita. Kita nak perkenalkan ibu muda yang saya kira memang sentiasa nampak muda. Ya, daripada belum kahwin, masa dah kahwin sampai dah ada anak dua, tetap muda. Ini dia Amira Rosli, juga sebagai Duta Similac IntelliPro. Apa khabar Amira? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik, kita juga bersama dengan Dr. Nina Mazira Muhammad Said sebagai pengarah perubatan nutrisi Abbott. Selamat datang Doktor sihat? Terima kasih, sihat Alhamdulillah. Okey, Baik, sebelum kita nak bermula, pertama sekali rasanya wanita hari ini belum terlewatlah untuk mengucapkan tahniah untuk baby yang kedua, Aira Arisa. Terima kasih. 6 bulan sangat. 6 bulan dah ada. Dah makan dah. Wow, okey. Sedar-sedar dah 6 bulan. Baik, pastinya berkongsi pengalaman sebagai ibu muda. Amira sendiri menerima cahaya mata yang pertama Akif Anaki pada usia 26 tahun. Betul. Memang sangat muda. Pengalaman pastinya yang pertama itu yang paling sangat berharga kerana itu adalah pertama kali. Segala-galanya belajar benda yang baru. Amira, bagaimana sebenarnya boleh kongsikan? Sebut tentang cabaran ni, pasti kita membayangkan segala-galanya sukar, segala-galanya susah. Untuk Amira menempuh cabaran sebagai seorang ibu dalam usia yang muda, apa sebenarnya yang menarik perhatian Amira? Okey, sebenarnya bagi Mira usia tu hanya number. Jadi yang penting adalah ilmu kita kan. Muda pun kita kena timba ilmu. Kita dah ada anak. Jadi yang bertuahnya Mira duduk dengan mama. Jadi pengalaman mama tu dia kongsikan dengan Mira. Jadi Mira membesarkan anak-anak dengan cara yang sangat relax, tak kelang kabut. Tapi apa pun memang membesarkan anak ni kita kena menjadi matang dan juga jangan terlalu mendengar cakap orang. Jangan mendengar sangat cakap orang. Sebab anak kita lain-lain. Ya, betul. Kita kena kenal anak kita kena kenal diri kita. Akif, Anaki berusia sekarang ni 3 tahun. 3 tahun, betul. 3 tahun. Okey, dalam tempoh perkembangan daripada tahun pertama hingga tahun ketiga ini, apa yang boleh Amira kongsikan yang menarik sangat tentang pembesaran Anaki ni? Okey. Masa dia seorang, dia agak manja. Tapi bila dia dah ada adik, boleh nampak sifat seorang abang, kematangan dia, cara dia faham apa yang kita sampaikan dekat dia. Cakap, adik macam ni, abang kena buat macam ni. So dia perkembangan yang ada dekat dia tu adalah dia lebih memahami dengan cepat. Ada tak sesi merajuk-merajuk? Mesti. Takkanlah tak merajuk abang tu. Dia sebenarnya dalam pada masa yang kata nampak dia matang tu, dia kalau adik dia tidur, dia akan ambil tempat adik dia. Mami. Itu dia punya momen lah. Tapi kalau nak cakap pasal 3 tahun tu, sebenarnya usia tu masih baby juga kan sebenarnya. Betul. Bagi dia sentiasa baby pertama. Betul. Lagi-lagi anak pertama kan. Lebih sikit. Tapi sekarang yang Akif dah berusia 3 tahun, Amira, pastinya ada orang kata cabaran juga sebab dah 3 tahun, dah pandai nak makan. Bila dia nak makan tu, dia pasti sedikit cerewet lah orang kata kan. Mungkin Amira boleh kongsikan bagaimana Akif perbezaannya dahulu dan sekarang, dan bila dia cerewet tu macam mana Amira nak memastikan yang setiap nutrisi tu diterapkan bagi Akif supaya Akif boleh dapatkan segalanya untuk perkembangan kognitifnya. Okey, Anaki ni dia
dia bukan picky eater sebenarnya, tapi dia makan tu dalam kuantiti yang sikit. Jadi kita sebagai ibu kadang-kadang risau. Jadi bila Mira beri dia susu Similac, IntelliPro, dia jadi lebih berselera. So Mira percaya dalam susu ni memang dia keseluruhan nutrition tu dapat pada anak Mira sendiri. Apa yang dikongsikan oleh Mira ini, pengalaman Mira sendiri menjadi seorang ibu, melihat pembesaran Akif Anaki sendiri yang melalui pelbagai perubahannya, doktor. Apa yang boleh kita kongsikan sekarang ini? Mungkin doktor boleh bawakan pemerhatian kepada penonton-penonton di luar sana. Kenapa bertahun-tahun awal kanak-kanak itu kita lihat adalah sangat penting untuk perkembangan kognitif mereka? Anak-anak ni pada 3 tahun pertama macam anak Amira ini adalah masa di mana 85% daripada perkembangan otak mereka berlaku. Terutamanya first 2 years, 2 tahun yang pertama tu perkembangannya sangat pantas dan sangat dinamik. Dan pada waktu inilah banyak sambungan sel-sel otak yang akan berlaku. Estimate lebih kurang 1 juta dalam masa 1 saat. Dan ini menjadikan asas kepada perkembangan fungsi kritikal mereka seperti penglihatan, pendengaran dan juga fungsi kognitif yang tinggilah. Bagaimana mereka boleh menyelesaikan masalah, daya ingatan mereka, emosi, perception mereka dan membuat perancangan. So ini adalah waktu yang kritikal dan seperti anak Amira, inilah waktu yang sebab tu dia akan nampak yang anak dia berubah dan maju. Dapat lihat dari segi perwatakan dia dan kecerdikan dia semua. Dan kita sebagai contoh yang paling dekat kan doktor kan untuk bagi anak tu menjadi siapa diri dia. Ya, orang kata usia awal tahun ni growth dia sangat rapid, orang kata. Kadang-kadang kita pun dah lama tak tengok macam dah tinggi anak awak, dah berbeza anak awak kan. Mungkin doktor juga boleh kongsikan bila kita cakap mengenai nutrisi dan penyerapan nutrisi yang optimum ni, bagaimana apa yang kita beri kepada anak kita ni akan membantu dalam perkembangan kognitif mereka? Memang sangat penting pada usia-usia awal anak-anak ni pengambilan nutrisi yang baik kerana ia merupakan faktor asas bagi perkembangan otak dan juga seterusnya perkembangan kognitif mereka. Jadi antara makronutrien yang penting dalam perkembangan otak anak-anak ini adalah seperti asid lemak omega 3, zinc, zat besi, vitamin B12, iodin. Mereka menyumbang ataupun menjadi bahan asas untuk perkembangan kognitif anak-anak. Tetapi perkembangan adanya nutrien ini juga adalah penting untuk kita pastikan dan nutrien ini dapat diserap secara optimum dan digunakan oleh anak-anak dalam perkembangan mereka. Salah satu nutrien penting yang kita tahu untuk perkembangan otak adalah DHA, iaitu salah satu asid lemak omega 3 yang menyumbang kepada pembentukan otak sebanyak 20% daripada tisu lemak otak anak-anak. Tetapi masalahnya dengan DHA ni, tahap penyerapannya dalam sistem penghadapan anak-anak adalah sedikit terhad disebabkan ia tidak mudah larut dan oleh itu bioavailability DHA ni dalam badan adalah terhad, kurang baik. Tetapi kajian menunjukkan bahawa jika DHA ini diambil dengan kandungan lemak yang tinggi, ia dapat memperbaiki tahap penyerapan DHA inilah dan dapat digunakan oleh anak-anak untuk perkembangan otak mereka. Maksudnya penyerapan nutrien secara optimal ini memang sangat penting Baik, itu kita dah dengarkan pandangan daripada doktor dan juga Amira. Kami nak bawa pemerhatian anda penonton wanita hari ini untuk kita dengarkan pandangan ibu-ibu di luar sana, bagaimana mungkin cabaran mereka dan juga persediaan menjadi ibu. For this, macam we have more time untuk diri sendiri and then we have more time with our husband. But now bila ada anak, macam kena bahagi masa dengan anak sekali, and then bila malam pun kena sacrifice masa malam, masa tidur kita untuk anak. Sebagai seorang ibu muda, saya rasa cabaran dia first kali experience lah, sebab kita first time ada baby kan, and usia kita muda. So macam cara-cara kita nak jaga baby, contoh kalau baby tu meragam tiba-tiba tengah malam kan, kita tak tahu tau macam mana nak handle. Unless kalau kita dah ada experience, ada semua, then okey lah. And lagi satu, saya rasa dari segi masa lah kot, sebab kita bekerja kan, and kita pun baru nak start kita punya life semua. So bila kita dah ada baby dalam usia yang muda, so agak challenging lah untuk kita manage kehidupan kita yang baru tu. Pada I yang paling penting is our mental. Sebab kita kena prepare lah, macam tengah malam kita nak bangun, and then
penat dia memang double, triple lah. Before this macam kita handle macam sikit-sikit je kerja rumah semua. Tapi this time macam baby sentiasa nak perhatian kita. Macam kita kena mesti jaga. So mental kena prepare betul-betul lah. Financially lah. Sebab yelah the expenses yang kita nak kena untuk dia. Tambahlah sekarang insurans. So benda tu kita kena juga fikir untuk dia. So itu yang di antara preparation yang saya buat untuk dia lah. Untuk first timer ibu ni, kita tak tahu tau apa yang perkembangan dia. Maksudnya di 1 bulan hingga 4 bulan apa yang dia boleh buat. So saya banyak buat research lah pasal tu. Dari segi pemakanan dia bila dia dah 6 bulan. Itu dia perkongsian daripada para ibu muda di luar sana. Ramai yang berkongsi cabaran mereka ni. Penat double triple ni Amira boleh relate. Betul. Lagi-lagi Mira pula seorang pelakon perlu menjaga diri sendiri juga. Tapi kita take it easy benda tu. Okey. Tapi kan teruskan. dah berumur tak sabar. Silakan Rina. Okey. Bila cerita tentang setiap orang ada cabaran yang berbeza, pastikan dia juga dalam masa yang sama mahukan yang terbaik untuk anak mereka sendiri. Tadi doktor pun dah menyentuh bagaimana pentingnya penyerapan nutrien secara optimum bagi Amira sendiri sebagai seorang ibu. Kenapa agak-agaknya pentingnya penyerapan nutrien secara optimum ni? Yelah, sebab dia nak membesar. Jadi bila perkembangan tu perkembangan tu sangat penting sebab bila kita nak dia menjadi seorang yang matang, berfikir secara logik, menyelesaikan masalah. Jadi bila ada cukup segala nutrien dalam susu Similac, bagi Mira dia boleh berhadapan dengan dunia. Macam tu. Okey, dan itu pandangan Amira sendiri sebagai seorang ibu yang menggunakan Similac. Mungkin doktor juga boleh kongsikan ciri-ciri utama dalam Similac IntelliPro ni dan bagaimana susu rumusan kanak-kanak ni boleh membantu dalam perkembangan kanak-kanak. Okey, seperti saya mention tadi nutrisi memang mainkan peranan penting pada tahun-tahun awal perkembangan anak. Jadi ibu bapa yang ingin membesarkan anak yang serba boleh ni, all-rounder, dia mesti pastikanlah penyediaan nutrisi yang baik dan juga penyerapan nutrien yang terdapat daripada makanan anak-anak ni terjadi secara optimum. Similac IntelliPro ini ada salah satu rumusan susu kanak-kanak yang telah dikeluarkan oleh Abbott untuk menampung keperluan nutrisi anak-anak dengan membekalkan DHA dan 7 lagi nutrien penting yang lain seperti ERA, seperti saya cakap tadi, zat besi, zinc, taurina, choline dan juga vitamin B12 yang boleh menyokong perkembangan otak dan seterusnya perkembangan kognitif anak-anak. Selain daripada itu, macam saya kata, penyerapan adalah penting. Kita formulasikan Similac IntelliPro ini dengan secara saintifik, mengandungi adunan minyak sayuran yang unik yang mengandungi minyak bunga matahari, minyak kacang soya dan juga minyak kelapa. Dan ini dapat membantu, macam saya kata, DHA memerlukan kandungan lemak yang tinggi untuk diserap dengan baik dan dapat digunakanlah, dapat dimanfaatkan oleh anak-anak nutrisinya. Dan bila menyentuh tentang Similac IntelliPro ini, saya percaya ramai dalam kalangan ibu bapa di luar sana kadang-kadang mungkin sukar untuk membuat pilihan kerana tak tahu kelebihan setiap susu yang ada. Apatah lagi Similac IntelliPro yang diterangkan oleh doktor tadi ada banyak khasiatnya. Amira, kenapa agaknya Amira sendiri memilih Similac IntelliPro ni? Okey, kenapa? Sebab Mira dah study tentang ingredients dia. Jadi dengan masalah yang Anaki ada, yang makan sikit, kadang-kadang dia punya digestion tu ada masalah sikit. So susu Similac IntelliPro ni merangkumi semua untuk Anaki. Jadi bila dia dah ambil ini sebagai additional nutrient dia, Mira tak perlu risau dah. Seperti yang doktor terangkan jugalah kepentingan micronutrient yang ada dalam Similac IntelliPro ni. Baik, banyak lagi yang ingin dikongsikan oleh doktor dan juga Amira, tapi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.